Paparan perspektif membawa anda ke Sabah, negeri di bawah bayu. Orang Kokos sering merujuk kepada penduduk yang menghuni Pulau Kokos Kiling Australia. Namun ramai tidak tahu orang Kokos juga menetap di Sabah. Berketurunan Eropah, mereka mewarisi budaya dan adat dari Barat, namun mampu berasimilasi dengan masyarakat tempatan sejak setengah abad lalu. Syahnun Hanif Abdullah Suhaimi mendekati penduduk di Kampung Balung Kokos Tawau dan melihat keunikan adat masyarakat orang Kokos yang jarang dilihat masyarakat luar. Conrad, House, Spoon, Lipton, Nicholas, Henry, Brown, Jennings dan Berman lazimnya dikaitkan dengan nama masyarakat Barat. Namun penduduk di satu perkampungan Melayu di Sabah sebahagian besarnya menggunakan nama masyarakat Inggeris. Walaupun mempunyai nama unik, masyarakat dikenali sebagai orang Kokos tetap menjaga identiti Melayu. Separuh Kokos tu namanya orang putih, Berman, Brown, White, Green, semua lah gitu. Memang menjadi kekeliruanlah kepada kawan-kawan yang lain. Pasal nama Nicholas tapi pakai songkok. Ya, ada janggut. Ya, itu ada agak keliru sedikit. Jadi di situ saya bercadang untuk tukar nama Ahmad Ikhlas. Pasal kekeliruan di situlah. Jadi apalagi kalau disebut Haji Nicholas. Kan macam mana pandangan masyarakat kalau dipanggil, oh ini Tuan Haji Nicholas ya. Tuan Haji Nicholas Berman. Kan Salu ala madani maulai, salu ala madani maulai. Generasi muda masyarakat ini masih kuat berpegang kepada adat dan budaya timur. Setiap petang golongan muda mengadakan kelas tarian tradisional secara percuma. Antaranya tarian Rodat atau Hadrat Baghdad yang berasal dari tanah Arab. Masih mau mengajar dan ada feedback dari budak-budak remaja tidak akan fokus lah. Harapan saya untuk dorang supaya sentiasa mengikuti kami punya kebudayaan sendiri untuk memajukan lah. Persatuan Seni Kebudayaan Kokos ditubuhkan sejak 10 tahun lalu, kini mempunyai lebih 50 ahli. Persatuan ini aktif membuat pelbagai persembahan tarian di seluruh negeri Sabah. Ketika penggambaran ini, mereka berlatih untuk satu persembahan yang bakal ditarikan di majlis perkahwinan. Kampung Balung Kokos terletak di daerah Tawau adalah penempatan masyarakat Kokos yang dikenali juga sebagai Melayu Kokos. Kampung ini dibuka sebelum merdeka adalah penempatan tersusun di selia sebuah koperasi dinamakan Koperasi Balung Kokos Berhad. Lebih 1,000 penduduk di sini yang kebanyakannya pemilik ladang kelapa sawit. Kami mendekati keluarga Haji Nicholas Berman, seorang guru dan anak jati kampung ini. Dia yang mempunyai 6 orang anak menjelaskan orang Kokos adalah Melayu berdarah campuran antara Scottish dan Inggeris. Penduduk kulit putih yang mentadbir Pulau Kokos di Australia satu ketika dahulu berkahwin dengan orang Melayu yang bekerja di ladang kelapa. Melayu berdarah campuran ini kemudian berhijrah ke Sabah sekitar tahun 1940-an untuk bekerja di ladang milik kerajaan British. Datuk saya tu orang putih, kan, Berman, kan, rider, orang datuk saya tu rider. Kemudian ada Kitchener, kan, itu terdiri daripada golongan-golongan yang datang daripada orang Scottish, kan, ada Irish, ada Dutch, ada juga orang Cina. Datuk saya satu orang Cina. Jadi bermakna di sana tu untuk bekerjalah, untuk develop itu Pulau Kokos. Jadi bila mana kerajaan British, kan, dia menakluki Sabah sini di Borneo,
Jadi dia mau angkatlah orang-orang daripada pekerja-pekerja daripada Pulau Kokos tu untuk datang ke sini, untuk datang Borneo. Jadi di sana siapa diminta volunteer lah, siapa yang ingin pindah ke Borneo. Jadi dia ambil nama lah. Jadi ramailah datuk-datuk kami tu, termasuk bapa kami tu, untuk ambil nama untuk datang ke sini. Jadi ketika itu kami dijemputlah, diundang, dijemput untuk datang di sini dengan kapal Murudu dengan kelengkapan yang cukup lah. Maknanya datang kerajaan yang menghantar kami ke sini, kerajaan British ketika itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam kampung ini, Haji Rasli Boyd, menjelaskan ada juga orang Kokos berasal dari Kepulauan Jawa yang bekerja di ladang kelapa di Australia. Selain tanah Jawa, ada juga pekerja dari keturunan Bugis, Minang serta dari Papua New Guinea. Pada tahun 1886, Ratu Victoria menganugerahkan Pulau Kokos kepada John Clunies Ross, peneroka awal pulau terbabit. Ross berasal dari Scotland kemudian menjadi pemerintah kawasan berkenaan. Menurut Haji Rasli, peluang pekerjaan di pulau itu yang semakin berkurangan menyebabkan segelintir penduduk berhijrah ke Sabah sebelum Perang Dunia Kedua. Bagi Haji Rasli, biola lama berusia hampir 50 tahun peninggalan ayahnya menjadi kenangan dan bukti kaitan budaya Kokos dengan masyarakat Scottish. Ini orang Kokos, sebenarnya dia bukannya orang tu Kokos, bukanlah. Orang Melayu. Jadi Kokos tu pulau. Pulau Kelapa. Jadi itu dia panggil COCOS. Dia betulnya COCONUT, coconut kan. Nah, jadi COCOS Kokos. Jadi orang ini sebenarnya dia kumpulan orang Melayu semua, agama Islam. Jadi bila duduk sana, jadi dia panggil orang Kokos. Kan dia pulau tu Kokos, nah, pulau Kokos. Dia pulau tu Kokos Island. Dia Killing Kokos Island. Nah, dia pulau tu ada satu pulau kurang lebih 15 batu dari pulau Kokos. Dia namanya Killing Kokos. Jadi Killing dari sini Kokos Island lah. Gitu. Kru Majalah 3 turut dijemput menghadiri majlis perkahwinan keluarga Jacob Damien di Kampung Balung Kokos bagi mengenali dan mempelajari budaya serta adat orang Melayu Kokos. Sekali imbas adat perkahwinan mereka kelihatan sama dengan majlis yang diadakan masyarakat Melayu di Semenanjung. Pelamin, bunga telur dan bunga paha antara kemestian dalam adat perkahwinan. Sedikit perbezaan dapat dilihat. Majlis sering diadakan awal pagi. Jam 10, penduduk kampung dan tetamu telah bertandang di rumah pengantin. Penduduk yang berpegang kuat amalan agama Islam dan adat lama dihiburkan dengan pelbagai acara sebelum makan tengah hari. Ya, syaratnya. Jadi orang putih yang kahwin dengan orang Jawa, macam bapa kami kan, datuk kami lah, kahwin dengan orang Jawa, dia kena convert Islam lah. Begitu. Jadi dia punya keislamannya kuat, tapi tradisi pun kuat. Majlis perkahwinan ini meraihkan dua pasang pengantin adik-beradik lelaki. Ketika berarak, ayam goreng yang digantung pada batang tebu dibaling dan direbut tetamu lelaki yang masih bujang, dikatakan untuk mempercepatkan jodoh. Pakaian pengantin unik, ia busana tradisi masyarakat Melayu dari Pulau Kokos. Pengantin diarak sekeliling rumah bertujuan memperkenalkan kepada tetamu dan penduduk kampung pasangan yang baru dinikahkan. Cara yang telah dipraktikkan zaman berzaman bertujuan untuk merapatkan lagi silaturahim. Sebelum masuk ke rumah untuk bersanding, pengantin dipersembahkan dengan acara silat, seni mempertahankan diri yang turut diajar kepada generasi muda di Pulau Kokos.
Adat masuk rumah juga dianggap unik dan menarik. Kedua pasangan pengantin perlu memijak kain sutera belum berjahit yang kemudiannya akan direbut orang ramai. Tarik. Jangan tak tarik, dik. Acara diadakan hanya sekadar untuk memeriahkan suasana. Seringkali remaja dan tetamu tertunggu-tunggu acara ini kerana ia menyediakan 2 atau 3 kain sutera bermutu tinggi untuk direbut. Tarik punya tarik, tak sedar pakcik kat tengah ini dah tersepit. Akhirnya kain dipotong 2, dibahagi kepada tetamu. Adat masyarakat Melayu Kokos di sini, pengantin disandingkan dalam rumah untuk tatapan saudara mara sambil diperdengarkan alunan marhaban dan lagu-lagu tradisi. Doa selamat dibacakan untuk merestui kedua pasangan mempelai. Pasangan pengantin kemudian disandingkan sekali lagi di luar untuk tatapan tetamu dan penduduk kampung. Selain pasangan mempelai, Haji Rasli turut menjadi tumpuan tak kala dia menggesikkan biola lamanya, mengiringi nyanyian ala Dondang Sayang dari Singapura. Adat istiadat tadi ni kita kena perlu, jangan kita buat ikut orang lah kan. Nanti kita ikut orang, adat orang. Ini adat kokos tadi itu macam kalau majlis kahwin begitulah adatnya kan. Selain dari itu yang kenduri-kenduri ni macam ni awal Muharram kita sambut juga, macam Maulidil Rasul sambut juga, tapi cara dia lain lah. Setelah seminggu berlatih, akhirnya penari ini mempersembahkan tarian yang jarang dipertontonkan kepada umum. Dinamakan tarian dansa dari perkataan dance, ia mirip tarian Scottish dari Scotland. Dansa ni memang kita tahu daripada Scottish, kita tengok orang-orang putih dulu, Scottish, semua itu dansa dia orang begitu. Ada lagi macam cara lain kalau kita, tapi kita susah mengajar anak-anak sekarang tu kan, banyak. Ada lagi tarian? Ada tarian banyak lagi. Tapi yang separuhnya macam banyak step lagu-lagu ni, banyak lagunya dansa ni, jadi saya mau main pun orang tak menari, tak pandai kan. Jadi tak bolehlah kita simpan, tak lagu-lagu kita simpan. Menurut Haji Rasli, jika di Scotland tarian ini ditarikan bersama alat muzik bagpipe, tapi di sini mereka menggantikan dengan biola dan gendang. Skirt Scottish pula digantikan dengan kain batik dan disesuaikan dengan budaya Melayu dan Islam. Di akhir majlis, tarian melenggok, iaitu tarian yang diambil dari langkah silat tanah Jawa dipersembahkan. Di belakang saya ini sebenarnya ialah tarian melenggok. Tarian melenggok ini sebenarnya diambil daripada tarian budaya Jawa yang menjadi satu kemestian dalam setiap majlis perkahwinan. Dan sebenarnya orang Kokos ini berasal daripada tanah Jawa dan kemudian datang ke Pulau Kokos dan setelah itu berhijrah ke alam Melayu. Ladang kelapa sawit adalah punca pendapatan utama penduduk kampung ini yang dibuka 50 tahun lalu. Mereka mempunyai tanah kira-kira 2,500 ekar dan hanya 1,500 ekar sahaja menjadi kawasan ladang. Kelapa sawit berada di peringkat tanaman semula membabitkan 950 ekar. Untuk membuatkan supaya dapat bekerjasama, dapat dikumpulkan, tanah-tanah ini dapat ditanamkan bersama orang-orang kampung. Jadi mereka panggil
tubuh satu koperasi lah. Di mana koperasi ini adalah pertamanya mereka usahakan sendiri. Selain kelapa sawit dan perladangan, ada juga yang menjadi peternak lembu, kambing serta ikan air tawar. Kami turut merayakan Aidiladha bersama penduduk di sini. Kesempatan digunakan untuk mengenali dengan lebih mendalam masyarakat di sini. Kami dijemput ke beberapa majlis kenduri yang lazim diadakan selepas solat sunat Aidiladha. Kenduri ini yang dinamakan kondangan dilangsungkan mengikut budaya dari Pulau Kokos. Di ruang tamu telah tersedia puluhan makanan yang dihias dalam pelbagai rupa dan warna. Haji Rasli mengetuai upacara dengan membakar kemenyan bagi mengharumkan ruang tamu. Ia diikuti selawat dan doa untuk kesejahteraan keluarga dan seluruh penduduk kampung. Makanan di tengah ruang tamu bukan untuk dimakan, sebaliknya dibahagi-bahagikan kepada tetamu untuk dibawa pulang. Ia dipanggil berkat sama sebagaimana masyarakat Jawa yang memberi bungkusan makanan untuk dibawa pulang selepas setiap majlis kenduri. Meskipun masih ada keluarga dan saudara di Pulau Kokos, Australia, penduduk di sini lebih selesa menetap di Malaysia. Ya, saya ramai keluarga. Kalau di Australia 80% keluarga saya di Australia. Ya. Tapi saya ini tidak ada keinginan untuk balik ke Australia. Saya lebih suka di Malaysia. Kenapa? Ya, pasal Malaysia ni saya tengok rumpun Melayu. Berada di kampung Balung Kokos ini meninggalkan 1000 kenangan dan pengajaran. Walaupun jauh mengejar kemajuan, adat dan budaya jangan dipinggirkan. Jauh-jauh kapal dagang, patah tiang tali kemudi. Jauh-jauh tuan rombongan datang ni mungkin ingat orang Balong ni baik budi. Begitu kan? Satu, kalau ada sumur di ladang, boleh tak kita tumpang mandi? Ya? Kalau ada umur panjang, insya-Allah kita boleh jumpa lagi. Ya? Begitu.